modulus cos 2x. Okay, ni soalan nombor 4. Saya tak tukar graf tau. Saya cuma bantu untuk garis lurus tu sahaja. So dia ada satu lagi persamaan. Persamaan dia adalah x tolak 2 pi modulus cos 2x dengan kosong. So ingat awak nak lukis garis lurus kena ada y sama dengan max tambah c. So dekat sama dengan kosong ni tak ada y. So awak kena wujudkan y awak berpandukan persamaan trigo awak tu, graf trigo. So dah nampak ada macam cos 2x tu. So kita buat awak lah negatif 2 cos, negatif 2 pi ni bawa ke sana supaya dia jadi positif. Okay, tinggallah x sebelah kiri. Okay, so kita tak nak 2 pi tu kita bahagi both side dengan 2 pi. So dia akan jadi x per 2 pi. Yang ini 2 pi bagi 2 pi akan potong lah. So dia akan jadi modulus cos 2x. Sebelah kanan kiri awak x per 2 pi. So cos 2x tu adalah y. So subkan y kat situ. Okay, then jadikan perkara rumus awak sentiasa berada di sebelah kiri. So kita boleh swapkan dia macam ni je lah. Okay, so bila dah ada persamaan garis lurus, ni tak ada C kan. So awak kena buat jadual kan, x berapa, y berapa. So paling ni x kosong, y dia berapa. Satu last kali titik dia lah, paling last titik kalau saya dah buat soalan ni titik dia paling akhir ialah pi. So berapa y dia dan buatkan garis lurus, okey? Okey, seterusnya soalan nombor okey, nombor 7. Okey, nombor 7 ni saya kena bantu lukis sebab dia lain sikit. Okey, nombor 7. Kita buat sama-sama nombor 7. Okay, dia minta awak tukiskan, nakalkan graf cos y sama dengan negatif 2 cos 3 per 2x, 3x per 2 untuk x berada di antara 0 sampai 2 pi. Okay, basic graph kita, basic graph cos lah. Graf cos bentuk macam ni. Apa-apa jumpa 2 pi. Amplitude dia biasa 1 dengan negatif 1. Okay, untuk jimat graf, jimat lukis graf lain, kita boleh terus ganti amplitude dekat sini. Kita potong sini 2, sini negatif 2. So ini adalah graf y sama dengan 2 cos x. Okay, seterusnya kita akan ubah color dia. Color adalah 3 per 2. 3 per 2 maksudnya 1.5. Dia akan pusing 1.5 kali lengkap akan jumpa 2 pi. Okay, so kat mana dia pusing tu 360 darjah bahagi 3 per 2 lah. 360 bahagi 3 per 2 berapa? 240 darjah. 240 darjah ni adalah berapa pi? So 2 pi, 2 bahagi 3 per 2. Awak akan dapat 4 per 3 pi. So setiap 4 per 3 pi dia akan pusing. Okay, so yang ini kita nak lukis graf. Macam mana 3 per 2 tu? Okay, graf cos dia akan pusing pada 240, setiap 240. Maksudnya macam ni. Ni satu kali pusing 240 darjah. Okay. Boleh yang ni boleh So saya akan pusing lagi sekali. So dia akan end up dekat 240 tambah 240. 480. Okay. Tapi apa-apa jumpa 2 pi kan, so kat mana 360 kita? So 3 per 2 tu 1.5. Maksudnya dia pusing sekali lengkap, lepas tu 0.5 tu separuh. Okay, 1.5 bermaksud 1 kali lengkap. So yang ni dah lengkap. Yang saya highlight kuning ni dah lengkap dah ni.
Sini dah 1. Okay. Sekarang ni 1 dah lengkap. Lepas tu dia ada 0.5. 1.5. 0.5 maksudnya separuh dia terus berhenti 360. So separuh pada graf cos dekat mana? Kat sini. Okay. So sini adalah 360. Okay, boleh tak? Faham tak? Kalau faham tolong resen. Dia biasa kalau sebelum ni ayah ajar dia akan problem kat 3/2 ni biasanya. Dia tak faham 3/2 tu macam mana. Okay, 3/2 ialah 1.5. Bermaksud satu kali pusingan tu lengkap dekat 240 darjah. So betul lah mangkuk tu lengkap. Lepas tu 0.5 lah separuh dia jumpa. Memang apa-apa jumpa 2 pi. Apa-apa mesti jumpa 2 pi kita punya ni. Lepas tu kalau nak crop graph tu tak kisah. So dia 1.5 maksud satu pusingan lengkap campur lagi setengah pusingan. Okay, so faham Okay, lepas tu kita dah ada color, kita akan cropkan graf kita pada 362 pi ni sahaja sebab graf nak julat dia 2 pi saja. So kita akan potong graf kita dekat situ sahaja. Kemudian apa yang last kita buat, kita akan buat negatif tu. Negatif tu maksudnya kita songsangkan graf kita atas turun bawah, bawah naik atas. So ini adalah graf yang terakhir, so saya akan lukis cantik-cantik. Amplitude dia adalah 2 kan. So 2 garisan tu saya bubuh 1. Okay, so kita akan songsangkan kita punya graf atas turun bawah, bawah naik atas. So berhenti dekat 360 ataupun 2 pi. Okay, berpandukan graf yang saya highlight kuning ni, saya akan songsangkan graf tu. Ini ialah 240. 240 tadi ialah 4/3 pi. Kemudian separuh lagi. Okay, ini ialah 2 pi. Okay, ni graf cos, negatif cos saya lah. Y sama dengan negatif 2 cos 3/2 X. Okay, kat tengah-tengah ni berapa? 240 bahagi 2. Ataupun ni 1, 2, 3, 4 senggat. So tengah-tengah tu 4/3 pi bahagi dengan 2 dapat 2/3 pi. 2/3 pi ni 120. Okay, itu yang paling penting lah. Yang lain kecil-kecil tu tak payah nak senggat pun tak apa. Okay, dah siap graf saya. So saya akan selesaikan persamaan dia. Apa persamaan dia? 2 cos 3/2 X tambah X/2 pi. Dua cos 3/2 X tambah pi per X sama dengan kosong. Untuk kosong sampai X sampai 2 pi. Okay, so kat sini persamaan kita tak ada Y. So kita kena tukarkan persamaan kita supaya kita boleh sub Y kita lah. So Y kita kat sini lah negatif 2 cos 3/2 X. So kita nak jadikan benda tu sama kat situ supaya kita boleh sub Y. So apa saya buat, saya akan ambil 2 cos 3/2. Dah lebih kurang sama kan. Cuma dia simbol dia alternate. Satu positif, satu negatif. Yang ni saya bawa ke sana. So dia akan jadi negatif.
So sebelah kanan tinggallah X per 2, pi per 2X. Okay, so kita dah dapat benda yang sama, kita boleh sub Y. So benda ni ialah Y, so kita letak Y kat sini. So dia akan jadi Y sama dengan pi per 2X. Okay, boleh faham? So boleh saya bertanya awak, boleh respon kat komen. Adakah ini persamaan garis lurus yang biasa awak jumpa Y sama dengan MX tambah C? Ya atau tidak? So boleh tulis kat ruangan komen, boleh tak? Saya nak tahu awak punya respon. Adakah persamaan yang saya dapat ini adalah persamaan Y sama dengan MX tambah C yang biasa awak buat dalam soalan sebelum ni yang kita boleh buat garis lurus? Dia jawab ya atau bukan. Okay, Alif Imran cakap tak. Aiman Syafiq cakap tak. Alia pun cakap tak. Sofia kata tak, bukan. Okay, semua cakap bukan. Kenapa bukan? Sebab X dia berada di bawah. Okay, X tu berada di bawah. Okay, C tak ada, memang tak ada C. Tu bukan benda penting sekarang ni Samuel. Yang paling penting dia adalah X berada di bawah. Ini ada bulah bukan garis linear. Awak selalu buat garis linear persamaan garis linear. Ini bukan garis linear, kenapa? Sebab X dia berada di bawah. Ini bukan linear. So apakah graf ini? Nama graf ni nama graf apa? Siapa tahu kalau ingat lagi belajar tingkatan 2. Graf apa kalau X dia berada di bawah? Nama apa graf ni? Siapa boleh? Siapa ingat lagi graf apa yang nama dia? Kalau graf yang awak biasa lukis tu graf linear. Graf linear, graf kuadratik, graf kubik. So ini apakah nama graf ini? X berada di bawah. Siapa ingat? Tak ingat? Ada orang ingat tak? Aiman Syafiq ingat tak? Alif Imran berbuih-buih saya ajar awak daripada tingkatan 1, tingkatan 2 saya tak cakap ni graf apa, ingat lagi tak? Nama apa graf ni? Dia mula dengan huruf S. Sa apa? Tak boleh sambung sa apa? Salingan. Yes, Sofiq Idan kata salingan. Tiba-tiba semua ingat. Okay, ni graf salingan. So macam mana bentuk graf salingan? Dia bentuk C. Okay, dia bentuk C. Macam bentuk C. Okay, so kat sini bila kita buat graf, nak buat jadual dulu kan. So jadual kita X dengan Y. So X kita, biasa kita akan ambil titik mula kan, X kita kosong. Titik akhir kita ialah 2 pi. Okay, problem yang berlaku di sini adalah bila awak masukkan X awak kosong. Kenapa? Kenapa kita tak boleh masukkan X tu kosong? So biasanya kita tak boleh pakai praktis yang kita buat selalu ni. Kalau kita buat selalu kita akan buat kosong dengan yang akhir lah 2 pi. Kenapa kita tak boleh bubuh titik kosong kat sini? So boleh bagi tahu kenapa? Yes, Sofiq Aidina kata tidak tertakrif, betul. So pecahan kan, penyebut bawah tu tak boleh kosong kan. So kalau ganti X kosong, dia akan jadi 2 darab kosong. Bawah tu akan jadi kosong. Pi per kosong tidak tertakrif. So kosong ni tidak boleh bantu awak untuk lukis graf. Kalau 2 pi boleh. Okay, kalau 2 pi saya gantikan 2X tu kita gantikan 2 pi. So pi potong, so tinggal 1/4 dia akan jadi 0.25. So awak perlukan 2 titik atau lebih, minimal 2 titik. So kosong tidak membantu awak, kita kena cari titik lain. So daripada graf awak ni, kita cubalah titik lain. Kita cuba titik 2/3 pi. Okay, kita masukkan 2/3 pi. Okay, berapa dapat nilai Y dia? So Y sama pi per 2 darab 2/3 pi. Pi boleh potong. 2 darab 2, 4, 4/3, 1 bahagi 4/3. So awak akan dapat 0.75. Okay, 2/3 tu 0.75. Okay, kalau kata kita plot, saya plotkan dulu graf yang saya ada, titik yang saya ada. Kalau 2 pi 0.25, lebih kurang dekat sini. Kalau 2/3 pi itu ialah 0.75, dia berhampir dengan 1.
Okay, saya boleh katakan titik yang saya plot ini tidak membantu sangat kerana dia tidak memenuhi semua graf yang ada. Sebab kalau awak lukis graf tu, graf dia kan bentuk C, kita tak dapat persilangan dia sebab ada yang tak sentuh. Okay, tengok ni kalau saya lukis graf C saya, dia jadi macam ni. Okay, dia keluar tak kat skrin awak sekejap. Okay, dia kan jadi macam tu. So benda tu tidak membantu sebab awak tak extrapolate sikit yang warna orange tu. So kita tak tahu dia bersilang ke tak kat situ. Nak masukkan kosong tak boleh, tidak tertaruh. So benda yang penting adalah kat sini. Sini berapa? Okay, so maksudnya dia 120 tadi berapa tadi? 240. 240 bahagi 4 berapa? 240 bahagi 4. 60 darjah. Ataupun kalau dalam sebutan pi, 4/3 pi tu bahagi dengan 4. 4/3 bahagi dengan 4. Kenapa bahagi 4? Sebab 4 titik penting. So 1/3 kat sini. 1/3 pi. Boleh tak? Okay, saya ulang. Kalau saya buat 2/3 pi ni, dia separuh pada 4/3 tu. 4/3 bahagi 2 dapat 2/3. Jadinya kalau kita buat graf selingan kita, dia tidak mencakupi graf awak yang lain tu. So awak tak tahu berapa persilangan dia. So kita perlukan extend kita punya graf, kita perlu extrapolate graf kita. So kita perlukan satu lagi titik. 1/3 pi ni macam mana saya dapat 4 senggat. 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4. So 4 senggat 4/3 bahagi dengan 4. So dapat satu senggat yang pertama ialah 1/3 pi. So kita masukkan kat sini 1/3 pi. Pi potong. So 2 darab 1/3 dapat 2/3. 1 bahagi 2/3 akan dapat 3/2 ataupun 1.5. Okay, so 1/3 dapat 1.5 sini. Okay, so baru saya extrapolate saya punya graf selingan. Okay, boleh faham tak? So ada berapa penyelesaian di sini? Ada 3. So bulatkan penyelesaian awak ni 1, 2, 3. So bilangan penyelesaian 3. Okay, so siapa boleh ikut tolong raise hand. Aiman Syafiq lagi. Aiman Syafiq, Nuri, Sophia Aidina, Farah Najiha, Alisha, Asfarina, okay. Nabila Yasmin, Ling, okay Ling, Ardini, Farah Najiha, Faiz Azizan, Aziz and Haziq. Aziz, okay Aziz, okay Aziz raise hand. Okay, boleh turun tangan. Okay, last one. Nombor berapa yang belum buat lagi? Okay, nombor 6. Okay, nombor 6, saya tak nak lukis graf. Awak kena buat sendiri graf tu. Latihlah lukis graf tu. 3 tambah modulus cos X. Mula-mula buat modulus tu dulu. Kemudian awak shiftkan graf awak ke atas sebanyak 3. Okay, sekarang saya nak komen mengenai jari jurat nilai K dengan keadaan cos X sama K tolak 3 tidak mempunyai punca. Okay, kalau awak tengok persamaan dia. Saya tak nak lukis graf, saya cuma nak ambil persamaan saja. So Y sama dengan 3 tambah cos X, modulus cos X. Satu lagi dia bagi cos X sama dengan K tolak 3. Okay, so dekat garis lurus ni saya akan rearrange supaya saya dapat yang sama macam Y tu. Sebab saya nak sub Y tu kan. So apa kita buat, nah tolak 3 tu kita akan pindah ke sebelah kiri kan. Okay, dia jadi macam ni. Okay, boleh? Okay, yang pertama tu graf yang awak kena lukis. Y sama 3 tambah modulus cos X. Dah siap lukis graf, dah ada titik-titik dia semua tu. Dia punya sudut tu mesti ada at least kosong sampai berapa ni? Kosong sampai 2 pi, ada tengah-tengah dia. Ada sikit lah, jangan kosong dengan 2 pi je awak tulis. Kat mana dia pusing tau, kena bagi tahu lah berapa darjah. So kat sini persamaan kedua ialah modulus cos S sama dengan K tolak 3. So saya akan modify persamaan ni supaya saya boleh gantikan Y. So tolak 3 tu saya pindahkan ke sebelah kiri. So dia akan jadi cos X tambah 3 exactly sama macam Y. Cuma tambah 3 dia kat atas tu, 3 tu kat depan. So saya boleh tukar je lah macam ni.
Bendanya sama. So benda tu kita boleh gantikan Y. So Y sama dengan K. Okay, Y sama dengan K. Dia tak ada bergantung pada X. So dia bukan satu garis linear yang biasa awak buat. Y sama dengan MX tambah C. Y sama dengan K. K tu adalah pemalas sebenarnya. Y sama dengan 3. Contoh macam tu. Y sama dengan 5. Y sama dengan 7. So dia adalah satu garis horizontal. So bila awak lukis graf, awak tak tahu K tu berapa tau. So graf tu dia suruh cakap cari nilai K dengan keadaan tidak mempunyai punca nyata. Nanti graf tu awak akan dapat macam ni. Saya bayangkan macam ni lah. Sorry. Dia graf graf cos graf cos modulus. Okay, contoh macam ni. So ini dia punya amplitude dia dah tambah 3 jadi 4. Ini kosong tambah 3 jadi 3. Okay, basically macam ni lah lebih kurang graf dia. Saya tak tahulah berapa sudut dia. So dia suruh cari kat mana Y sama dengan K ni untuk tidak mempunyai punca. Tidak mempunyai punca maksudnya tiada penyelesaian. Maksudnya tiada penyelesaian. Tak ada bulat-bulat yang awak buat tu. So kat mana yang tiada penyelesaian? Tiada persilangan antara graf trigo awak. Kalau katakan awak bagi tahu K awak berada di antara 4 dengan 3. Okay macam ni. 3, K berada di antara 3 dengan 4. So maksudnya basically mungkin K awak kat sini. Sini ada punca lah. Contoh K tu katakan saya bagi dia 3.5. So saya buat garisan 3.5. So kat sini ada punca. Berapa punca dia? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 penyelesaian. Kita tak nak tiada punca. So kat mana sepatutnya graf tu berada? So boleh bagi tahu saya. Di mana K perlu berada supaya dia tidak mempunyai punca. Sebab kalau kata K tu berada di antara 3 dengan 4, katakan saya bagi K tu 3.5. So saya buat garisan 3.5. Dia akan ada 6 penyelesaian. So tak menjawab soalan. So di mana K patut berada? Okay, saya mau kata bawah 3 good. Sebab kalau di bawah 3, anda kata saya kata K tu ialah 1. K 1 kat sini. Saya garis K ni. So dia tiada persilangan antara graf tu. So betul. Tapi belum dapat full mark lagi sama. Siapa lagi boleh bagi tahu saya kat mana K? Selain daripada bawah 3 tu kat mana yang dia tak ada penyelesaian lagi? Okay, saya mau kata bawah 3. Betul lah bawah 3. Apa-apa nilai bawah 3 tu dia akan tak ada penyelesaian. Dia tiada persilangan antara graf trigo awak. Ada lagi tak? Ke jawapan dia memang bawah 3. Aina cakap lebih besar pada 4. Good. So macam mana kita nak buat notation maths kita? Bawah 3 maksudnya K kurang pada 3. So K tak boleh 3 tau. Kalau awak cakap K tu kurang atau sama 3, so dia betul-betul kena kat 3. So dia akan ada penyelesaian juga. Dia akan kena 1, 2, 3, 4, 4 titik. So tak boleh 3 tak boleh termasuk. So tak boleh ada sama dengan 3. So K kurang daripada 3 ataupun K mesti lebih besar daripada 4. Baru tiada punca. Okey, boleh? Ada soalan nak tanya?